Itulah dia seminit bersama. Cari-cari anda. Rupanya anda belah situ. Suka banyak-nyorok ya. Apa terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami untuk cerita kita semua. Nak ajak anda juga ni, kalau ada pandangan ataupun cadangan, komen-komenlah di Facebook kami tu. Iaitu Facebook mana? Sekarang ni live di Facebook Berita RTM. Nak lagi mudah, anda boleh saksikan kami di myclick.rtm.gov.my. Ada lagi mudah cara dia macam mana? Semua program saya dah selalu nasihatkan. Anda muat turun saja aplikasi RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Sudahlah tu double N. Kita nak berkenalan dengan tamu kita pada hari ini. Boleh. Ya, inilah kita alu-alukan kedatangan dua orang insan hebat ini, iaitu kita ada Fatini, iaitu penyelidik etnoastronomi, dan juga kita ada Dr. Hafiz, pensyarah astrofik dan kosmofik UKM, juga merupakan setiausaha Persatuan Falak Syari'i Malaysia. Marilah kita ajak dia. Mai, persilakan. Jemput masuk. Okey. Doktor duduk di tengah. Fatini duduk di hujung sana. Okey. Kita masih lagi kena jaga jarak. Ya, betul. Ini kan. Kita kena jaga jarak ni. Tapi yang pentingnya dua-dua ni mak orang utara lah cerita dia. Lebih kurang begitulah. Sebelah-sebelah. Saya benar baru. Dia Parit Buntak. Parit Buntak. Tengok dia sebut nama tempat tu pun dah tahu dah, memang jelas pekat utara dia kan. Okey, baik, ni berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Kita nak ajaklah supaya penonton-penonton ni lebih tahu lagi kan, apa sebenarnya astronomi, apa sebenarnya astrofik dan juga kosmofik. Kosmofik, ya. Saya dah hafal sebelum siaran tadi. Pening lah doktor ni mengajar, gelak-gelak je dia kan. Baik. Kalau boleh untuk permulaan ni Fatini, dapat kita lihat kan macam mana permulaan tu berminat sangatlah dengan katanya backgroundnya ada belajar kebudayaan juga, dan pada masa yang sama astronomi. Macam mana tu permulaan dia minat daripada kecil lagi ke macam mana? Saya dibesarkan sebenarnya di Pulau Langkawi. Masa duduk Langkawi ni, tahulah kan masa tu langit tu dipenuhi bintang-bintang. Zaman 90-an masa tu. Abah kerja LKM di Langkawi. Kemudian kami pindah kejap ke Kuala Kedah, kemudian ke Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam pun masa awal 2000, Allahu Akbar, langit dia. Ya, tak macam lah kan, tak macam sekarang. Banyak lampu. Tak nampak bintang. Lepas tu masa tu memang cita-cita saya nak jadi ahli astronomi lah. Arwah mama saya nak saya jadi doktor, tapi saya tak minat. Kemudian minat awal-awal tu kenapa minat subjek apa selalunya? Saya memang daripada kecil tu abah aja beli Tunas Sains, majalah Tunas Sains dengan rakan sains. So daripada situlah saya minat astronomi. Cumanya masa tu kita tak tahu nak sambung astronomi ni macam mana di Malaysia. Kebetulan saya diterima masuk ke Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dalam bidang fizik. Di tahun akhir pengajian, tahun 3, patutnya kita grad 3 tahun, ditawarkan minor dalam astronomi. Tapi syarat dia saya kena buat benda tu 2 tahun. So saya kena extend, kena tambah lagi setahun. Ya. Dan saya ambil minor astronomi. Saya tambah lagi setahun. Saya buat degree saya 4 tahun. Alhamdulillah saya bergraduasi sebagai graduan ni lah, fizik dan astronomi di USM. Kemudian sebab saya bukan budak yang suka duduk dalam makmal, budak yang boleh menghadap komputer. Aktif juga orang dia. Saya suka merayau. Merayau sebab dia nak suka kutip bintang. Tengok berapa bintang hari ni, bentuk bintang macam mana. Tak boleh duduk dalam satu tempat lah. Ya, tak boleh. Kemudian masa tu supervisor saya di USM masa saya degree lah, dia syorkan untuk saya terus ke satu bidang baru. Dia kata astronomi kebudayaan, cultural astronomy. Dia kata why not you baca pasal ni, Dr. Chong Tapi terkejut tak mula tahu tu ada pula astronomi kebudayaan ni. Masa awal-awal tu yalah, tapi masa kecil tu kita tahulah kan bintang 7 apa semua, bintang pari, bintang belantik, kita belajar dalam ini subjek. Kalau tengok ni hari ni apa tu yang dalam gambar ni, apa ni Fatini? Tu gambar-gambar saya masa saya pergi ke persidangan lah. Masa kita bentangkan, sebab bila kita kaji, kalau kita simpan kat kita je rugilah. So kita kena perdengarkan. Kongsikan tu kan. Kongsikan pada orang Malaysia, kongsikan pada orang luar negara. So bila orang luar negara tahu, kata di Malaysia pun sebenarnya ada orang-orang di ranah ini juga tahu tentang langit. Sedapnya penggunaan bahasa dia di ranah-ranah. Okey, ni kalau dia dah ada akhbar ni, dia dah akhbar pun boleh. Dah ada akhbar ya. Ber jadinya dah kenapa ber. Okay. Itu 2017. Ini gambar 2017. Ini antara persidangan lah. Ini masa ni saya di Spanyol, di Santiago di Compostela. Ya, ini masa berapa hari berada di sana? Lebih kurang 5 hari. 5 hari. Saya pergi sendiri. Transit di London. Transit di London. Dah berapa jam jumlah perjalanannya kan cerita dia. Tapi kepuasan dia macam mana tu? Ini
sebab saya banyak travel sendirilah kan. So macam mana kita nak cerita bila saya ke sesuatu persidangan, sebab bidang ni agak baru di Malaysia. So bila saya ke sesuatu persidangan tu, selalunya saya je lah orang Malaysia, ataupun kadang-kadang saya je seorang orang daripada Asia Tenggara ataupun dari Asia kadang-kadang pun. Mewakili Asia tu saya seorang je kan. Ya kan, yang membentangkan perihal-perihal inilah astronomi kebudayaan. So alhamdulillah lah kita introduce, kita perkenalkan negara kita pada negara luar. Cantik. Betul lah tu kan. Selain utara pun nak kena speaking English juga, kita dah berabuk kan. Itulah adik kena belajar selalu je, bukan satu bidang je, semua bidang. Okey, sekarang ni doktor. Yeah. Doktor ni cerita ni doktor, kalau permulaan pula doktor ni masa kecil dulu, masa belajar zaman sekolah tu suka subjek apa, nak tahu juga orang minat bintang ni dia suka subjek apa. Baik, saya berbeza sikit dengan Fatini lah. Masa zaman saya membesar dulu, kurang program-program astronomi ni kan. Jadi kita banyak masa zaman saya kecil-kecil dulu banyak main guli, gasing kan. Daun yang kita lipat-lipat, tepuk-tepuk daun tu. Ataupun paling hebat pun masa tu, kalau saudara dari pernah ni lah, ada kereta dash yang kurung. Ya, kita geng kan? dash yang kurung tu kita modify macam-macam dah. Jadi kurang. Jadi kurang program-program berbentuk astronomi ni. Jadi saya mula minat dengan astronomi ni ketika menyambung pengajian di peringkat diploma. Diploma dalam bidang apa tu ya? Dalam bidang syariah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Tapi waktu tu pun tak berapa lagi. Cuma ada 2-3 kali. Lambat dia punya step tu. Saya lambat sikit daripada Fatini lah. Jadi ada 2-3 kali tu Ustaz Haji Hanafiah, dia mantan ketua unit falak Jabatan Mufti Negeri Johor. Dia ada 2-3 kali datang buat program kat situ, majlis ceramah. Kita dengar-dengar je lah, tapi tak adalah ni sangat kan. Akhirnya menyambung lagi pengajian ke peringkat sarjana muda di Universiti Sains Islam Malaysia, di Fakulti Syariah Undang-Undang. Di situ barulah mula-mula diperkenalkan dengan astronomi ni, falak syar'i. Falak syar'i. Dan individu yang memperkenalkan tu ialah Tuan Syed Kamrul Zaman, iaitu yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia sekarang ni. Dialah yang mula mengajar di situ. Kemudian saya menyambung di peringkat master dan PhD di bawah penyeliaan Dr. Ibn Azli Ibrahim di UKM. Dan saya pun tak sangka saya akan berada sampai ke tahap macam ni lah. Tiba-tiba dia ikut flow je. Ikut flow je flow tu. Kita buat yang terbaik setiap apa yang datang pada kita. Lepas tu dia akan guide. Tiba-tiba dia sampai kat sini. Tiba-tiba sampai tiba-tiba saya sampai kat Angkasa Puri ni. Memang mestilah bila kita dah tahu niche kita, kekuatan kita kan, jadi mesti kita akan beri fokus yang lebih. Waktu tu dalam usia berapa dalam pengajian masa tu, pengajian yang tahun ke berapa? Tahun tu maksudnya tahun macam mana tu? Saya sarjana muda saya pada tahun 2006 sehingga 2010. Kemudian sarjana saya 2010 sehingga 2013. Kemudian saya sambunglah PhD semua sampailah sekarang. Tiba-tiba dah ada kat sini. Tiba-tiba dah ada kat sini kan. Sebenarnya ada lagi nak tanya pasal doktor ni kan. Tapi memang tak sabar sebenarnya nak tahu. Ada perkataan yang tadi saya dah sebut di awal tadi, yang saya dah berlatih tadi 3 hari 3 malam dengan doktor barulah betulnya. Tapi kita nak tanya ni Fatini, kalau boleh Fatini kongsikan ya. Bila dah kita terlibat dengan pendidikan, fokusnya pendidikan penyelidik astronomi kebudayaan dan juga ilmu astronomi kebudayaan ni, kumpulan etnik, terdapat etnik pelbagai etnik yang berada di Malaysia ni. Banyak kita ni dikayai dengan etnik-etnik kan. Beratus-ratus etnik. Kalau di Sabah Sarawak pun di Kepulauan Melayu. Di Kepulauan Melayu. Kalau di Borneo pun Allah ada etnik-etnik dia lagi yang ramai lagi kan. Tapi kenapa memilih orang asli Semelai yang berada di Tasik Pahang? Paling geng Pahang ni sebenarnya sebelum saya meluaskan kajian saya kepada orang asli, sebelum tu saya menelaah perihal ilmu bintang orang Kedah. Orang Kedah kan. Orang Kedah kita kena study dulu negeri sendiri. Nak kena study negeri lain dulu kan. Tapi bila saya rasa dah cukup banyak bahan untuk Kedah. Kemudian saya itu gambar. Ini di Tasik Bera. Gambar dia punya pondok lah, di Huma kita panggil lah kan. Dia punya pondok dia. Itu gambar baba, dia panggil padi, dia panggil baba. Padi dia panggil baba. Kalau macam kat Kedah memang padi je lah kan. Padi padi kita ada bendang lah. Padi makan beras kenyang. Seronok lah dengar, memang dari suka seronok belajar bahasa utara ni. Kemudian bila saya pergi ke arah orang asli lah untuk menyemak maklumat dalam kalangan orang asli. So saya pergi ke orang asli Jahai di kompleks hutan Belum Temenggong. Saya pergi ke orang Mahmeri di Pulau Keri, orang Temuan di Jelebu dan Banting,
dan orang Semai di Kuala Koyan, Pahang, kampung kan. Jugalah. Tapi yang akhir sekali tu saya diperkenalkan kepada senator orang asli, bekas senator orang asli. Kemudian dia ni sebenarnya kajian kita ni, bila kita pergi kepada orang A tak ada, A perkenalkan ke B tak ada, perkenalkan ke C. Dia akan cari mana semua insan-insan yang ada maklumat yang diperlukan. Betul. Kemudian saya pergi ke orang asli Semelai, direkomenkan lah ke orang asli Semelai di Tasik Bera, di bawah bimbingan Batin Nuria. Di Tasik Bera lah, batin di sana. Kemudian saya sembang lah dalam masa beberapa hari tu, sembang, dan kemudian isteri dia beritahu, oh kita ada bintang sekian. Saya kata, inilah yang nak cari. Sebab nak buat tesis ni kena detail kan maklumat dia. Betul. Oh, minta maaf lah, terima kasih lah kan nak buat tesis balik. Sekian, terima kasih. Tapi itulah memang banyak cabaran ni kalau belakang ni kan, kalau kita tengok ni. Tu saya tengah belajar jerat. Itu Puyang, mendiang Puyang dah meninggal, Puyang Jahudi. Dia dah meninggal lah. Tapi itu antara Puyang. Puyang ni maksud dia orang yang boleh berubat. Orang yang paling pakar pengubat lah dalam kalangan masyarakat orang Semelai. Itulah dia. Kalau ni apa tu, maknanya pakar lah sekarang ni buat jerat juga. Tak ada lah. Kita belajarlah dapat ilmu sikit kan. Menarik lah. Kalau kita tengok kan cerita ni kan, tak sangka kan dapat kenali etnik. Sebenarnya kita nak mengkaji keindahan ciptaan Tuhan mengenai bintang ni. Sebab bintang ni banyak manfaat dia, banyak kebaikannya yang kalau dulu menurut daripada orang-orang lama adalah penunjuk arah. Mana kita nak tahu bila kita berada dalam hutan sesat macam tu, itulah masanya kita dapat tengok bintang. Tapi rasanya tak ada masalah. Kalau sekarang ni lah, bila kita dipenuhi dengan cahaya, ada masalah sedikit ke doktor? Pencemaran lah. Pencemaran juga. Pencemaran cahaya lah. Pencemaran cahaya. Dan juga kalau time jerebu pun ada juga faktor yang boleh menyebabkan kita sukar untuk melihat bintang, kedudukan bintang dengan tepat. Sebenarnya memang dia memberi kesan lah sekiranya dalam kita nak melihat bintang ataupun kita nak buat aktiviti cerapan malam. Sekiranya tempat itu dipenuhi dengan ataupun dicemari dengan cahaya, dengan jerebu, kabus dan sebagainya, memang agak sukar sebenarnya kalau kita nak melihat bintang tu. Jadi kalau di Malaysia ni ataupun kalau di mana-manalah, kebiasaannya dia ada dia magnitude dia. Dia magnitude kegelapan tu. Magnitude kegelapan pun, daripada magnitude kegelapan tu pun kita boleh baca juga. Ya, boleh baca. Maksudnya paling gelap tu, keadaan paling gelap 22 kan. Kalau tak silap saya lah 22. 22 tu gelap lah. Maksudnya kita boleh nampak bintang-bintang dengan baik lah, buruj dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kata dia menurun ke 15, 16, 15, 14, 13 tu, dia akan jadi makin cerah lah. Makin cerah lah. Sukar untuk kita melihat bintang-bintang. Nampak macam dapat tengok cantiknya belakang ni, kalau kita dapat tengok bintang-bintang yang indah di TV tu kan. Oh, ini maknanya kalau ni langit cerah betul lah. Langit, maksudnya langit gelap lah. Kita boleh langit gelap. Langit cerah pada nampak cerapan. Itulah orang tua belajar masa kita Tapi tak, orang Melayu memang sebut langit cerah. Maksudnya tu bila langit cerah, langit cerah tu maksudnya bintang buri, cahaya kan. Kita guna bahasa kampung kan. Itulah masa kita tahun 5 belajar juga fizik. Tapi main-main, cikgu yang tengok dia pun mesti gelak-gelak je ni. Cikgu ni nak tahu ni astromik dan juga astrofik. Yang tu yang saya nak tahu lagi. Penonton-penonton pun nak tahu juga apa tu double N. Astrofik dan juga kosmofik. Astrofik dan kosmofik ni adalah sebuah kursus yang kita tawarkan di Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM. Sebenarnya dia lebih kepada falak syar'i itu sendiri, tetapi diberi nafas baru, penjenawaan semula agar orang kata istilah ataupun orang kata ruang lingkup kursus itu, subjek itu kita dapat pelajari dengan lebih luas. Astrofik itu sendiri bermaksud astronomi ataupun apa saja yang berkaitan dengan objek-objek langit yang kita gunakan untuk penentuan arah kiblat, waktu solat, takwim dan sebagainya. Dan kita gandingkan dengan istilah kosmofik itu yang bermaksud penciptaan objek langit tersebut, yang mana contohnya macam apa saja yang berkaitan dengan peti guruh, apa semua, gempa bumi, semuanya terlibat. Itu bawah kosmofik ya? Kosmofik ya. Jadi dia menggabungkan dua istilah tadi tu, jadi cakupan dia lebih luas lah. Kita tak tinggalkan dia astronomi tu seorang-seorang kat situ lah kan. Maksudnya dia lebih inilah. Ada sokongan lagi untuk melengkapkan. Kenapa ada guruh, kilat peti semua gempa bumi. Oh, itu bawah kosmofik. Wah, banyak ni menarik ni. Tapi ni kan apa tu, ada juga yang ada antara kita ni kalau macam bintang-bintang ni, adakah
adakah untuk membawa juga kita dapat melihat bagaimana sesuatu bulan untuk menentukan bulan, ataupun kita hanya bergantung kepada bulan, kedudukan bulan itu sendiri? Maksudnya untuk pengiraan kalender. Untuk pengiraan kalender, baik. Biasanya kalender ni kita gunakan objek-objek langit lah. Kalender ni dia ada macam-macam jenis kalender. Dia ada macam-macam jenis kalender. Nanti nak simpan dulu. Sayang, sebenarnya kalender tu nanti dulu. Kita bagi ruang dulu sebab kalender tu kalau nak belajar ada jenis kalender Cina, kalender Islam, ya, betul. dan juga kalender Hindu. Okey, kita bagi bertenang dulu. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam cerita kita semua. CPRC adalah Crisis Preparedness and Response Center. Kiranya nerf dia lah di Ibu Pejabat. So kami ni boleh dikatakan sebagai backliners lah. Kalau orang lain di frontliners, kami di backliners. Apa kami di backliners? Sebab aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di lapangan oleh frontliners ini menjana data-data. Jadi data-data ini akan sampai kepada pelbagai peringkat yang akhirnya kepada kami di peringkat pejabat. Dan data-data inilah akan dianalisa secara harian untuk menghasilkan angka-angka yang disebut di dalam kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan setiap hari dilakukan. Even hari itu pun walaupun hari raya dia tak ada press conference, tetapi media masih keluar. Jadi proses itu bukan satu proses yang mudah. Jadi data-data ini adalah untuk memberi gambaran sama ada apa yang kita Kementerian Kesihatan telah laksana dan jentera kerajaan telah laksanakan, adakah telah memberikan impak kepada apa juga yang berlaku di lapangan. Jadi inilah dia yang kami nampak. Data-data yang terhasil ini kita kongsikan dalam platform yang pelbagai sekarang ni. Selain kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita juga kongsikan di platform-platform social media kami. Infografik lah. Ya, macam-macam color ada. Kreatif. Jadi ini adalah tujuannya untuk apa yang kami panggil community empowerment. Untuk memperkasakan komuniti. Sebab kami di pihak kesihatan all the while bila kami buat health education, dia bersifat satu pihak. Kami nak komuniti buat itu, buat ini. Tapi kalau orang cakap peribahasa Melayu cakap apa, bertepuk tangan, dia kena ada dua tangan bertepuk baru bunyi. Kalau sebelah aja tepuk-tepuk dia tak bunyi kan. So ini dalam COVID-19 ni untuk menanganinya, selain daripada apa yang di pihak Kementerian Kesihatan dah buat, so kita nak dia disambut oleh masyarakat supaya kedua-dua tangan bertepuk dan berbunyi dan menghasilkan impak kepada cara kita menangani penularan COVID-19 ini. Betul. Dan untuk perusahaan mikro pula, kerajaan akan mewujudkan pembiayaan mikro penjana dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional bagi pembiayaan sebanyak 400 juta ringgit, di mana 50 juta akan dikhususkan kepada usahawan wanita. Bintang. Oh, lemak langit cerah sangat sampai hilang bintang ni. Bintang, keluar bintang. Mana? Ada tak ni? Nampak tak? Klik-klik Ada nampak? Klik-klik nampak bangunan je tu. Itulah dia di malam hari kalau pandangan daripada RTM ni kan. Kalau tengok daripada bawahnya nampaklah kenderaan, lampu-lampu rumahnya memang terang benderang lah. Kalau kat atas tu terang langit luar je. Sebenarnya ada bintangnya. Cuma cahaya tu, cerapan tadi ya? Pencemaran cahaya. Yang apa tu kadar kecerahan. Kadar kecerahan. Dia tolong fokus sikit boleh? Okey, baik-baik. Ni nak sambung lagi Fatini. Sebelum kita nak pergi ke kalender nanti kan. Tak sabar nak pergi kalender. Kita tahu juga ni astronomi kebudayaan ni macam mana ya pecahan setiap etnik tu ada kefahaman objek-objek di langit ni.
Jadi macam mana penerangannya tu kalau boleh Fatini kongsikan? Astronomi kebudayaan ni sebenarnya satu bidang yang dia ada pecahan dia lagi lah. Kita ada arkeoastronomi, contoh dia. Maksud dia, contoh. Arkeo ni arkeologi lah, tapi kita berfokus kepada monumen. Contoh dia Candi Borobudur. Ya, kan senang dapat contoh macam tu. Candi Borobudur. Okey. Candi Borobudur tu dia bila dia nak bina tu sebenarnya kalau berdasarkan kajian oleh pakar astronomi di Indonesia lah, kawan-kawan saya di sana, dia dibina, dia berpasak kepada satu bintang. Yang bintang tepat di utara. Dan bintang tu memang selalu diguna pakai lah. Ya, selalunya memang begitulah sesuatu bintang ni. Ada tak nama khas untuk bintang Kalau tu? tak silap saya, itu berpandu kepada Polaris. Masa tu Polaris boleh dilihat dari hemisfera selatan, tapi sekarang dah tak boleh. Kenapa? Nak tahu juga sebab dia kan. Bagi budak-budak sekolah macam saya ni nak tahu ni. Saya bagi contoh mudah lah, orang katakan bumi ni sebab dia berat, dia massive lah, kita kata dia sangat padat berat lah, mudah bahasa dia berat kan. lah kalau orang tahu. Kemudian dia contoh dia kan macam gasing. Gasing bila dia berpusing lama-lama dia makin lengloi kan, piak. Piak tu, piak tu mahal. Okay, so bumi kita pun macam tu lah juga. So ada masa bila dia berpusing tu dia ada digelong sikit, kita katakan. So bila dia gelong sikit tu, bintang di kutub pun kita akan nampak dia berubah kedudukan langit kita. Maksud sebenarnya bumi kita tu yang gelong. Bukan langit tu tak gelong. Langit tu macam tu je biasa. Cipta dia macam tu. Okay, tapi bumi tu gelong. Tapi ada masa dia tu nanti dia akan betul balik pergerakan dia. Dia ada masa lah. Dia akan boleh betulkan balik pergerakan dia macam sebelum ni. Tapi kalau untuk yang sekarang ni maknanya dah lari sikit, kita kena pengiraan tu pun lari sikit ke macam mana? Ya, memang takwim kita panggil apa tu, JD apa semua tu, yang Julian date, koordinat apa semua, bintang-bintang ni apa semua memang sentiasa di apa kita dikemaskini, dikemaskinkan lah, diupdate kan. Yes, sentiasa. Okey, kita dah tahu dah tu astronomi kebudayaan. Tak jawab soalan tadi. Tadi kan astronomi kebudayaan. Tu baru bukan dimah dia. Pikot lain lah. Okay. So kita ada etnoastronomi satu lagi. Etnoastronomi tu yang saya buat lah. Sebenarnya arkeoastronomi ada seorang di Malaysia yang minat, Encik Azam Matno. Dia orang Tikam Batu, Pulau Pinang. Dia memang sangat minat. Dia ada buat kajian etnoastronomi. Kajian etnoastronomi untuk candi-candi di Lembah Bujang. Candi-candi di Lembah Bujang. Ya. Dia tengok penjajaran candi-candi tu. Arah utara ke selatan ke timur ke barat ke. Berdasarkan candi-candi pun dia orang menentukan tu juga. Ya, selalunya sebab kita bila macam kita nak buat rumah kan. Sekarang ni je kita buat rumah hentam je lah, rumah mana pun jadilah ada atap ke. Ya, betul. Tapi orang dulu je nak buat apa-apa benda, dia mesti kena betul dulu tu. Utara dia rembang dulu baik-baik, utara selatan timur barat. Dia memang ukur betul-betul gitu kan. Yes. Okey, tu untuk arkeoastronomi. Tapi untuk bidang saya etnoastronomi ni, saya lebih kepada kita melihat bagaimana orang-orang kumpulan-kumpulan etnik ni bagaimana mereka mentafsirkan objek-objek di langit. Dia berbeza kalau kita bercerita pasal astronomi, sains astronomi yang kita belajar dalam sekolah, itu kita katakan daripada western perspektif yang barat lah yang kita belajar dalam sistem sekolah tu. Tapi untuk kumpulan-kumpulan etnik ni dia ada sistem ilmu pengetahuan dia sendiri. So setiap kumpulan, contoh dia orang Melayu Kedah, dia ada pemahaman tentang langit dia sendiri. Orang asli Semelai di Tasik Bera ada pemahaman pasal langit dia sendiri. Orang mana di Riau, di mana orang Bugis ada pemahaman langit dia sendiri. So inilah yang kita katakan sebagai etnoastronomi. Astronomi dalam rakyat lah, dalam masyarakat. Astronomi rakyat lah bahasa rakyat kan. Bahasa mudah ada astronomi rakyat. Yang tu lah tu kita nak kaitkan balik tu lah Dr. Hafiz mengenai kalender tadi kan. Ada ramai yang tertanya juga kalender ni apa dia, kena tahu asasnya, basicnya apa yang perlu kita tahu. Baik, kalender ni sebenarnya dia satu orang kata susunan bulan-bulan dia berulang. Dia ada kitaran dia yang sendiri. Maksudnya macam kita kalender Gregorian yang kita guna pakai sekarang ni, kita akan lalui 365 hari. Kemudian dia ada kalender ni macam-macam jenis kalender macam saya cakap tadi. Dia ada kalender Islam, kalender Gregorian, kalender Cina, kalender Hindu, macam kalender Jawa, macam-macam lah. Dan kalender Islam tu sendiri dia melihat dia berdasarkan kepada pergerakan bulan. Bulan macam Gregorian kita sekarang ni guna matahari. Islam dia gunakan bulan sebagai rujukan. Jadi kita ni sebagai penduduk bumi ni nak kena tahu jugalah pergerakan asas bumi ni. Yalah, jangan kita tahu duduk je kan. Jangan tahu duduk bumi ni. Jadi kita nak kena tahu juga pergerakan asas bumi. Bumi ada 4 pergerakan asas ataupun 4 pergerakan bumi lah. Yang pertama revolution.
Revolution tu ialah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama setahun 365 hari. Itu kita panggil revolution. Revolution yang ni belakang ni apa ni kalau kita tengok ni? Apa benda tu? Sibuk itu ada kalender. penonton ni tanya ni kan. Kalender Orang tu. sibuk tanya pasal kedudukan ni pergerakan ni. Yang Sibuk kalender tanya tu belakang ni. nanti Fatini akan terangkan. Yang pasal kalender Tak tu. sabar dulu. Ni penonton ni pijat ni. Namanya Dek Akmal. Dek Akmal tak sabar komen dia kata kan. Sabar Dek Akmal. Nanti ada jawapan dia. Baik, Okay, balik. itu yang pertama. Yang kedua, dia ada rotation. Rotation ialah putaran bumi di atas paksi. Yang kita dapat siang malam ni, itu adalah kerana bumi itu berputar di atas paksi dia. Berputar daripada barat ke timur. Yang kita akan nampak semua objek-objek langit, dia akan terbit daripada timur ke barat. Tak ada satu pun objek langit yang dia terbit daripada barat ke timur. Barat ke timur. Mana tanda-tanda akhir zaman itu akhir zaman, siap sedia lah kita. Okey. Baik, yang ketiga dia ada pergerakan precession. Precession tu yang tadi Fatini dia kata gelong tadi tu. Gelong. Tu precession. Dia macam gasing, gasing nak mati tu kan. Betul lah. Dalam masa dia berpusing, dia pun ada dia punya gelong dia tu kan. Yang tu itu precession. Precession. Yang keempat, pergerakan yang terakhir sekali ialah nutation. Nutation ni adalah pergerakan bumi dalam masa dia ada revolution, dia juga ada rotation. Saya ambil pen ni lah sebagai contoh lah. Dia ada rotation, dia ada juga precession begitu. Dan dia juga ada nutation begitu. Maksudnya dia bergegar. Dia bergegar gitu jalan dia. Dia tak ada jalan straight macam tu kan, tapi dia bergegar macam tu. Itu kita namakan sebagai nutation. Persoalannya, kenapa kita tak rasa? Adakah sebab graviti kita? Kan? Kenapa kita tak rasa? Graviti salah satulah. Tapi yang paling ni sekali adalah kerana kita ni duduk dalam satu entiti. Kita ni duduk dalam satu bumi yang besar. Kita ni kecil. Jadi kita tak rasa benda tu. Contoh mudah. Kalau saudara Nadia pernah naik cruise lah. Kalau naik cruise, rasa tak ombak tu? Rasa lah, bergegar dia. Tak berapa rasa sangat lah kan. Tak berapa rasa sangat lah kan. Tapi kalau kita naik sampan biasa kecil kan kita, dia kita melambung-lambung ombak kan. Begitulah kita, macam kita berada di bumi ni, sebab kita kecil, dia berada dalam cruise tu, jadi kita tak berapa rasa sangat. Kalau tidak, semua kita akan jalan begitu. Kita akan jalan begitu. Tersengguk-sengguk lah. Tersengguk untuk berzikir baik nampaknya kan. Sengguk-sengguk lain pula pasang lagu metal pula kan. Macam tu ada 4 lah ya. Ada 4 pergerakan. Ada tak menyebabkan faktor bumi ni, sebab bila dah tua, bumi dah terlampau uzur, akan berubah cara pergerakannya? Dia memang akan berbalik kepada 4 ni juga? Cara 4 pergerakan tadi ni, 2 pergerakan ni dia memberi kesan langsung kepada kita lah. Macam revolution tadi pertukaran tahunan, rotation pertukaran siang dan malam. Tapi yang lagi 2 ni, precession dan juga nutation ni, dia tidak memberi kesan langsung kepada kita lah. Dia lambat lah, maksudnya lambat lah. Tak ada kesan lah. Jangan risau. Jangan risau. Seronok-seronok juga belajar bila tahu pergerakan bumi. Oi, seram weh. Ada yang berenjut, ada yang gelong. Gelong. Baik Fatini, kalau berkenaan dengan kalender ni lagi apa lagi yang boleh dikongsikan menariknya mengenai kalender ni? Kalender Melayu kita lah kan, sebab kajian saya memang fokus saya pada kalender etnik-etnik di Kepulauan Melayu ni lah. Tapi fokus saya pada Melayu. kalender Melayu. Kalender orang Melayu di negeri Kedah dan juga kalender orang asli Semelai lah di daerah di kawasan Bera lah. Jauh beza tak? Jauh beza tak? Memang berbeza. Jauh sebenarnya. Itu nama itu kita baru duduk dalam Semenanjung. Titik persamaannya ada. Ada. Nanti kita tengok perbezaan dulu double N ni pula tak sabar. Okey. Kalau kita tengok kalender, kita mula negeri Kedah dulu kan. Di negeri Kedah disebut sebagai Piama. P-I-A-M-A, Piama. Tapi kalau orang Kedah disebut Pemo. Pema. Bukan Pema, Pemo. Tekan lagi dia. So Pema ni maksud dia secara mudahnya Piama ni adalah musim lah. Musim. Semasak buah Piama. Semasak buah yang bermusim. Tapi saya punya pensyarah masa ni, saya dalam tahun 3 kata silap saya di USM, sebelum saya ke UM, saya tanya pensyarah saya, apa Prof Dr. Abdul Halim Abdul Aziz, Dr. rasa apa maksud Piama? Dia kata mungkin, dia kata orang Kedah ni biasalah kami ada perkataan blood. Blood ni bila saya pergi Langkawi, saya interview dia kata blood ni blok maksud dia. Blok ayak ni, kita blood ayak. Blood ayak. Dah bunyi macam slang bahasa Inggeris tu. Ya, betul dia memang. Dia tak sebut lah kami pergi market, kami tak pergi pasar. Tak pergi pasar, market. Okey, up sikit okey. So kita ada perkataan pida.
Pida. Kalau di belah Kedah Utara tu kan dia ada Pida 1, Pida 2, Pida 3. Pida ni maksud dia feeder. Sistem untuk sawah padi Untuk sawah padi tu feeder panggil Pida. So mungkin perkataan piama ni sebenarnya berasal daripada perkataan farmer. Farmer tu farmer lah asalnya. Mungkin. Ya. Okey. So kita berbalik pada cerita ni lah. So, orang di negeri Kedah, dia buat rekonstruksi kalender tu, bila dia membina kalender tu, dia berpandukan kepada bintang 7. Bintang 7. Ya, bintang 7. Bintang 12 ya. Itu bintang 12. Lain cerita dia. Ini bintang 7 ya, bintang 7. Ataupun kalau mungkin saya rasa cita-cita Dr. Hafiz lah kot. Cita-cita dia. Kereta Subaru tu. Subaru tu maksud dia bintang 7. Seven Sisters. Bahasanya Subaru tu. Subaru tu memang dalam bahasa Jepun Subaru tu. Tapi kalau orang Kedah dia kata bintang 7 ataupun bahasa nama lain dia bintang ketika pun dia panggil juga. Kalau dalam Hindu dia panggil Kartika, di Jawa Karantika. So perkataan ni sampai ke Hawaii, sampai ke New Zealand apa semua tu dia ada perkataan dia. Makahiki, Matariki. Tapi cici lah belakang. Ya, lebih kurang ker. Gosok gigi. Cantik. Ya, so orang Kedah permulaan kalender Pema tu pada dia panggil Pemasa bulan 1. Pemasa apabila bintang 7 terbit di langit timur pada waktu maghrib. Pada waktu senja. So itu menandakan Pemasa. Pemasa yang pertama lah. Ya, Pema nombor 1. Pema bulan 1 lah. Kira bulan Januari tu kiranya. Bukan Januari. Januari dia panggil. Dia tak bulan tu bukan Januari. Dok. Jangan pandai-pandai. Dok Ya. Pandai je keciwi kita ni. Keciwi. Jakun no. Kita ni jakun ni. Keciwi. Okay, so Januari pada bulan tu menandakan masuknya orang Kedah dia panggil timur. Timur ni maksud dia bila angin timur laut, monsun timur laut bertiup. So pada Pemasa dia kata timur pun masuk. Orang nelayan ni selalu timur masuk, bintang ketika pun naik waktu maghrib. So kalau bulan ni sesuai untuk apa selalunya aktiviti? Selalunya pada Pemasa ni selalunya depa akan mula kalau untuk orang yang buat padi lah. Padi, ya. Zaman dulu kita pakai padi berat. Setahun sekali dia tanam. Lah ni kita dah 2 kali, 3 kali pun boleh kan. Dulu setahun sekali. So masa Pemasa ni selalunya dia akan memotong padi. Kita akan ketam padi lah. Ketam padi. So itu untuk Pemasa. Dia ada lagi Pema seterusnya lah. Tapi pada Pema 5 15 hari bulan Pema 5 tu pada masa itu orang Kedah dia panggil bayang meresap dalam badan. Bayang, makan sayur bayang meresap dalam badan pula. Bukan bayang. Bayang bayang meresap dalam badan. Ya. Sebab apa? Sebab orang dulu kan dia nak menentukan masuknya waktu semayang bersemua ni, depa mana ada jam tu dulu dia tengok bayang kan, ni, bayang cucuk kayu ke kita nak tengok yes, itu salah satunya ya. So pada hari 15 bulan 5 Pema tu sekitar awal April kalau tak silap saya. Awal April kalau tak silap saya. Pada masa tu bayang-bayang tak ada. Bayang-bayang tak ada. Tu yang dipanggil bayang meresap dalam badan. So, dia tak tahu lah bayang. Sebenarnya matahari kita tu yang duduk betul-betul di zenith lah, di atas kepala. Kalau astronomi ini kita panggil zenith atas kepala. Lawan kepada zenith kita panggil nadir. Nadir je. Nadir. Tengok ada kebaikan nama nadir ya. Jangan ingat sembarangan. Itulah dia. Tapi sebenarnya banyak nak cerita ni. Sedar dah sampai ke hujung dah ni. Tapi sebelum tu kena kongsikan bagaimana kalau penonton-penonton cerita kita ni berminat untuk mengetahui astronomi, astrofik dan juga kosmofik. Lancar sekarang sebut. Macam mana nak dapatkan maklumat-maklumat ni? Kalau masyarakat ataupun ialah kawan-kawan rakan-rakan kita di luar sana nak dapatkan maklumat berkaitan dengan falak, ilmu falak, jadual takwim perjalanan objek-objek langit dan sebagainya, boleh lihat di laman web dan juga media sosial rasmi agensi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kemudian ada Jabatan Mufti, kita ada Agensi Angkasa Negara, kita ada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Kemudian boleh juga tengok persatuan-persatuan kelab-kelab di IPT dan juga sekolah. Banyaklah. Kemudian ada juga NGO seperti Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Persatuan Juru Falak Syar'i Malaysia. Banyak. Apa di langit kan. Kemudian Falak online yang diusahakan oleh Encik Syarin. Kemudian ada Astromed Malaysia, Encik Omar Syafiq. Banyak. Banyak
banyak. Sangat banyak. Saya kalau saya ulang, saya senaraikan ni. Boleh tengok Facebook. Banyak sangat kan. Update juga. Facebook selalu update kita. Apa pun Boleh lah ucapkan follow. terima kasih banyak pada Dr. Hafiz dan juga Fatini sudi melayan saya. Tak puas hati lagi ni. Kalau boleh ada program satu, program Bahasa Utara. Ya, boleh. Panggil kami lagi. Kita yang kecil. Aku memang panggil geng-geng ni je lah kita dia. Apa pun terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah silap itu kurang daripada saya ya. Apa pun untuk penonton-penonton cerita kita ni ada lagi. Nanti nak bersembang dengan siapa pula. Tadi geng-geng bujang tadi tu dah seronok sangat dah menyanyi untuk anda. Kita akan kembali lagi bersama dengan penyanyi-penyanyi kita daripada kumpulan Azara Band. Tapi apa lagi kepada anda ni, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami pasti dalam cerita kita semua.